Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, selepas 2 kali live saya gagal sebab line tak berapa clear. Jadi kita berhenti sekejap di RNR ni untuk berkongsi dengan anda bagaimana surah At-Tahrim. Bila saya ulang 2-3 kali surah ni yang hanya mempunyai lebih kurang 12 ayat, saya belajar dua perkara saya belajar. Pertama sekali, Al-Quran ini tuan-tuan, dia sebenarnya menegur kita. Apa jua ayat yang kita baca, kita perlu anggap ia adalah teguran kepada perbuatan kita yang berlaku pagi tadi ataupun semalam ataupun minggu lepas, yang belum lagi kita istighfar, yang belum lagi kita taubat, yang betul-betul kita belum benar-benar istighfar. Jangan sekadar baca Quran hanya kerana fadilat-fadilat tertentu sahaja, melainkan yang sahih. Tetapi fadilat yang paling besar daripada Al-Quran adalah dia menegur kita, dia membetulkan perangai kita, dia menyelamatkan kita daripada ancaman ataupun sesuatu yang berbahaya di akhirat nanti. Yang kedua adalah jangan rasa bosan bila kita berinteraksi dengan kisah Al-Quran. Jangan rasa bosan, jangan anggap kisah-kisah Al-Quran hanya sekadar kisah sejarah ataupun kisah yang dikitar semula oleh Allah. Sebab kita akan banyak belajar daripada surah At-Tahrim. Tuan-tuan, poin yang pertama tadi, kalau kita belik kitab Asbabun Nuzul, tak semua surah ada Asbabun Nuzul yang khusus ya, yang sahih. Tetapi surah At-Tahrim memang ada riwayat yang sahih, nanti saya akan kongsikan. Tetapi tak semua surah ada Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul ni sangat penting untuk kita faham apa yang menyebabkan surah ini turun, apa yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kepada siapa ditegur surah ini, siapa sasaran surah ini dan apa isunya. Jadi sesuatu yang kita akan temui dalam kitab-kitab Asbabun Nuzul, bahawasanya ceritanya panjang tuan-tuan, tetapi cukuplah saya katakan surah ini turun untuk menegur salah seorang isteri Nabi SAW, iaitu sama ada Aisyah radhiyallahu anha ataupun Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Kerana perkara yang membabitkan isteri Nabi dan Nabi SAW, iaitu isteri Nabi Zainab radhiyallahu anha, di mana surah ini turun untuk menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah melarang dirinya daripada memakan madu, hanya kerana disebut oleh Aisyah ataupun Hafsah bau mulut Nabi yang kurang menyenangkan, yang menyebabkan Nabi kata, aku tidak akan makan lagi madu ini, hanya kerana Nabi nak jaga hati budi perasaan mereka. Sedangkan itu bagi Allah Subhanahu Wa Taala satu perkara yang besar. Nabi sedang mengharamkan sesuatu kepada dirinya yang dihalalkan kepada umatnya. Untuk makluman, kita perlu faham teguran kepada Rasulullah bukan kerana Nabi melakukan dosa. Nabi high standard di sisi Allah. So apa yang tidak dalam neraca dosa pahala, tetapi bagi Allah itu adalah sesuatu yang wajar ditegur, dibimbing dan dibentuk Rasulullah ini. Tetapi sekiranya dilakukan oleh isteri-isteri Nabi SAW, itu memang satu bentuk kesilapan dan teguran, kerana mereka adalah generasi yang terbaik, dibentuk, dididik oleh wahyu secara direct. Poin saya, kenapa surah ni tak turun kat Mekah? Kenapa surah ini tidak turun sekaligus bersama dengan surah-surah Madaniyah yang lain? Dan kenapa Quran tidak turun sekaligus, tuan-tuan? Kalau surah At-Tahrim turun ketika Nabi di Makkah, ketika itu Nabi bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha, satu-satunya isteri Nabi. So Nabi mendapat satu pengetahuan gaib tentang masa depan, di mana Nabi akan ada azwaj, Nabi akan ada isteri-isteri. Tetapi Nabi tak boleh nak beramal dengan ayat tu, Nabi tak boleh beramal dengan surah tu. Nabi hanya dapat pengetahuan tentang masa depan. Maka Quran sebenarnya antara hikmah diturunkan secara beransur-ansur. Ada surah turun kat Mekah, surah At-Tahrim turun kat Madinah. Dia sebab apa? Sebab kita disuruh Allah untuk beramal. Quran turun bukan hanya sekadar untuk kita hafal, untuk kita baca, tetapi untuk kita beramal dan untuk menegur amalan kita. Ada benda kesilapan telah berlaku dalam rumah tangga yang ayat itu bila kita baca memang untuk menegur kita. Anda bayangkan hati perasaan Hafsah ataupun Aisyah, dan bayangkan Rasulullah SAW sendiri bila turun surah khusus untuk menegur baginda dalam ayat yang pertama dan menegur isteri-isteri Nabi sampai ke satu tahap anda boleh baca surah At-Tahrim, siapa tak gentar, di mana surah ini memperincikan tentang malaikat yang menjaga neraka kepada mereka yang tidak mahu bertaubat dan beristighfar, apa bakal menanti. Dan inilah satu-satunya surah yang memperincikan tentang taubat nasuha.
Sedangkan surah ni bukan turun kepada kafir Quraisy. Surah ni turun kepada Rasulullah SAW, kepada isteri-isteri Nabi, kepada para sahabat di Madinah. Tetapi kita pelajari sesuatu di mana Quran jangan dianggap hanya untuk orang yang tak baik-baik perangainya, orang yang seperti Quraisy. Tapi Quran tu reminder kepada kita orang beriman yang dah baik perangai sekalipun, sebab surah ni turun kepada sebaik-baik wanita, iaitulah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi adakah Al-Quran bila kita berinteraksi, kita sekadar baca, kita sekadar faham terjemahan, tapi kita tak anggap teguran? Ini yang pertama sekali kita perlu faham. Sebelum kita membaca mana-mana ayat Allah, kita perlu yakin bahawasanya salah satu daripada ayat-ayat ini pasti ada tazkirah. Sebab kita baca ayat Allah, kita bukan baca ayat karangan manusia. Kita baca surah, kita baca satu ayat daripada Allah, dan Allah telah menjanjikan di dalam ayat ini barakah. Allah Ta'ala menjanjikan ayat-ayat Allah ini zikr, peringatan, teguran kepada perangai, kesilapan, ketelanjuran yang telah kita lakukan. So ini hikmah surah ini turun kepada Rasulullah, bukan sekadar di Madinah, tetapi selepas berlakunya keterlanjuran, kesilapan, peristiwa khusus yang mana surah ini walaupun sudah turun sekaligus di langit dunia, tetapi Allah yang maha berhikmah mentakdirkan surah ini hanya akan turun ketika telah berlaku apa yang dalam pengetahuan Allah akan berlaku, di mana berlakunya kesilapan dan keterlanjuran. Tuan-tuan, bayangkan bila surah ini menyebut tentang taubat seluruh para sahabiah, isteri-isteri Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, isteri Nabi Aisyah ataupun Hafsah telah beristighfar berkali-kali kerana gentarnya dengan surah ini. Kita bagaimana ya? Kemudian yang kedua, pengajaran yang kedua adalah kita sudah, kalau kita duduk ke tempat para sahabat ya, kita dah pernah dengar surah Hud di Mekah. Ni para sahabat kat Madinah maksud saya, Muhajirun. Kita dah pernah dengar cerita Maryam dalam surah Maryam yang turun di Mekah. Kita dah pernah diberitahu cerita isteri Fir'aun dalam surah Al-Qasas dan yang turun di Makkah. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membawa kisah yang sama di dalam surah At-Tahrim kepada para sahabat yang sama? Majoritinya adalah Muhajirun yang pernah mendengar surah ini, sedangkan ia adalah kisah-kisah yang pernah didatangkan kepada mereka. Para sahabat sudah tahu siapa isteri Nabi Lut, Nabi Nuh. Kalau kita baca surah Hud, surah yang lain, memang diberitahu isteri Nuh, isteri Lut antara yang akan ditenggelamkan Allah kerana mereka tidak beriman. Lalu kenapa surah yang turun di Madinah menyebut semula isteri Nuh, isteri Lut? Para sahabat sudah tahu tentang isteri Fir'aun yang menyelamatkan bayi Musa alaihi salam. Lalu kenapa cerita isteri Fir'aun ini ada lagi dalam surah At-Tahrim? Para sahabat sudah mengetahui tentang Maryam dalam surah Maryam. Bahkan surah Ali Imran turun lebih awal daripada surah At-Tahrim, yang mana dalam surah Ali Imran ada cerita Maryam. Kenapa cerita Maryam disebut semula dalam surah At-Tahrim? Kenapa tak ada cerita lain? Itu soalan dia. Sebab Quran nak sebut pada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan dalam ayat-ayat Allah, walaupun kelihatannya macam cerita yang sama, babak yang sama, Imratul Fir'aun yang sama, Maryam binti Imran yang sama, Imratul Nuh, Imratul Lut yang sama, tetapi Quran dia bukan beri kepada kita benda yang sama tau. Sekiranya seseorang itu benar-benar mahu mencari petunjuk, maka kisah-kisah Al-Quran itu sendiri akan menjadi bahan teguran kepada mereka, walaupun kisah yang sama yang mereka ulai, mereka hafal. Dan dengan kasihan belas daripada Allah, Allah membawa kisah isteri Nuh, isteri Lut, isteri Fir'aun dan Maryam dalam bentuk gaya penceritaan yang berbeza daripada apa yang pernah Allah sebut di dalam surah Maryam, surah Hud tentang mereka semua. Anda baca sendirilah surah At-Tahrim bagaimana gaya penceritaan yang berbeza, kerana Allah Ta'ala nak mengajar, aku tak akan bawa benda sama kepada kamu semua, dan aku bawa dalam bentuk cerita yang berbeza sesuai dengan mesej surah ini, iaitu untuk menyeru kita bersegera bertaubat. Kerana taubat di dalam neraka tidak lagi diterima, dan ini diisyaratkan dalam surah selepas surah At-Tahrim, surah Al-Mulk. Jadi tuan-tuan, poin nombor 1 adalah Al-Quran mengajar kita setiap ayat adalah untuk menegur perbuatan kita. Mana-mana ayat kita baca sebenarnya reflection, memuhasabah diri kita, ada perkara yang salah telah kita lakukan, lalu bersegeralah untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua,
tidak ada kebosanan pada kisah-kisah Al-Quran bagi mereka yang mahu mendapatkan petunjuk. Gaya Allah Ta'ala ceritakan, dan kerana kisah ini daripada Allah, bukan daripada manusia, ia sebenarnya adalah kisah yang menyebabkan kita menemui perkara yang perlu kita koreksi, yang perlu kita baiki di dalam hidup kita. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.